Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا زدنا علما أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah terutama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan pada pagi ini. Mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini mendapat berkatan dan juga rahmat daripada Allah dan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama sekali saya minta maaf dulu sikit tadi, tak puasa kencang. Buku baru ni saya main contoh-contoh sikit. Bila mengajar hadis ni mungkin kita cuba praktis sikit lah. Kita conteng-conteng sanad ni. Kita buat gerak sanad tu. Kita tengoklah nanti saya faham atau tak faham simulasi ni. Yang keduanya, kita insyaAllah pada bulan inilah kita mula dengan kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Nama penuhnya teman-teman orang salih pada membicarakan kalam Sayyidil Mursalin. Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang habis buku pertama. Ada jemaah jumpa dia kata Ustaz mudah kan buku pertama ni kamu Bahasa Melayu ni. Kita pun ubah lah selibasnya kepada Riyadhus Salihin. Dan insyaAllah kitab Riyadhus Salihin ini ada dua teras utama. Yang pertamanya adalah hadis-hadis Nabi SAW, dan yang keduanya adalah tema dalam Riyadhus Salihin ini adalah tema tasawuf. Tema tasawuf dan juga adab. Adab hati, adab kita dengan orang, adab kita dengan masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian bila kita mempelajari hadis, tuan-tuan dan puan belajar ulum hadis, bila baca hadis, masa itulah kita nak praktis apa yang kita belajar daripada ulum hadis sedikit sebanyak. Jadi akan ada dua pecahan kepada syarahan hadis. Yang pertama teknikal, sama ada teknikal berkaitan dengan sanad ataupun berkaitan dengan bahasa Arab. Teknikal yang berkaitan dengan sanad ataupun teknikal yang berkaitan dengan bahasa Arab. Yang kedua adalah syarahan daripada makna hadis tersebutlah. Syarahan makna di luar lah. Macam-macam perkara kita boleh ambil ibrah pengajaran daripada hadis tersebut, luas, perkongsiannya luas. Tapi yang teknikal tu tadi, itulah lebihnya penuntut ilmu berbanding dengan orang yang hanya mendengar hadis, hanya memahami hadis sekali lalu. Baik, InsyaAllah kita mula dengan terjemah biografi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi untuk kitab ni bolehlah pakai mana-mana version asalkan ada hadis ni. Jangan buka-buka keluar benda lain semua. Hadis ni ada terjemahan.
Nama beliau adalah gelaran yang diberi kepadanya Abu Zakaria Muhyiddin. Abu Zakaria Muhyiddin. Siapa Zakaria? Abu Zakaria besok Arab ni pun nama Abu untuk anak lah. Kalau anak nama Muhammad, dia pun Abu Muhammad. Tapi mana Nawawi tak ada anak, dia pun Abu Zakaria. Dikatakan Zakaria ni anak saudara dia. Dikatakan juga antara anak murid kesayangan dia, Zakaria. Gelaran kedua dia Muhyiddin. Bukan nama dia, Muhyiddin tu gelaran dia. Ulama zaman abad pertengahan, kurun kelima, kurun keenam, kurun ketujuh, kalau tuan-tuan baca nama dia orang, banyak yang bergelar din-din kat hujung. Muhyiddin, Zainuddin, apa lagi? Fakhruddin. Tu bukan nama dia orang tu, tu gelaran. Muhyiddin tu gelaran. Zainul Abidin gelaran, bukan nama. Nama Imam Nawawi yang sebenar adalah Yahya. Yahya bin Sharaf. Yahya bin Sharaf. Baik. Yahya, nama penuhnya Yahya bin Sharaf ibn Murri ibn Husain ibn Muhammad ibn Jumu'ah ibn Hisam. Itu nama penuh. Lahir di sebuah tempat yang bernama Nawa. Nawa tuan-tuan. Nawa ni berada di Syria sekarang. Berada di kawasan Syria. Dilahir lebih kurang tahun 631, meninggal 676. Maka berapa umurnya? 40. Lahir 631, meninggal 676. 46. Tolak tambah 1, 6. Baik. Imam Nawawi adalah seorang imam yang ahli dalam banyak bidang. Bidang hadis, bidang bahasa, bidang fiqh. Dan cerita dia masyhur daripada kecil lagi. Dia ni suka menuntut ilmu, hobi dia menuntut ilmu. Sehingga diceritakan oleh Syekh dia Yusuf Al-Maraqushi, orang yang mengajarkan dia Al-Quran, Syekh Yusuf Al-Maraqushi. Dia ni mengajar Imam Nawawi baca Quran. Bila dia tengok satu hari orang main petang-petang, masyhur cerita kan, orang main petang-petang, orang ajak Imam Nawawi, nangis dia tengah ngaji, dia tengah baca Quran, nangis. Dia nak baca Quran lah. Kira orang lain kira macam membuli dia kan, ajak dia main, ngejek dan sebagainya. Dia tak nak, dia nak mengaji. Sehinggalah dia mengkhatamkan Al-Quran ketika umur, digelar oleh ulama qadna hazal ihtilam, maka umur akhir balik 14-15 tahun. Macam itulah dia mengkhatamkan Al-Quran, mengkhatamkan secara hafalan. Baik. Hebatnya Imam Nawawi ni peribadi dia. Peribadi Imam Nawawi ni seorang sangat hebat. Bukan sahaja kuat belajar, tapi kehidupan peribadi dia sangat-sangat menakjubkan. Dalam sehari dia makan sekali, itu pun makan susu dengan roti. Ketika zaman dia belajar, masa dia belajar, dipanggil ayyamul jid, zaman-zaman kira umur belajar lah, sekolah menengah ke universiti ke kan. Dia tidak pernah tidur baring. Dia hanya tidur tersengguk. Tersengguk, tidur lah, terbangun, belajar semula. Penat-penat tersengguk, tidur, bangun belajar semula. Tak ada melayan. Dia kata 2 tahun dia buat macam tu. Tak pernah duduk atas lampu, tak pernah baring atas belakang. Waktu dia mengajar di Darul Hadis Al-Ashrafiyah, nama tempat dia, lepas dia belajar dia mengajar, nama tempat dia Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Duit gaji dia tak ambil. Orang bagi gaji, dia simpan.
Ada yang kata dia, maksudnya dia suruh orang tu simpan, ada yang kata dia ambil tapi dia simpan. Cuma setiap kali dia simpan, setiap tahun dia akan wakaf keperluan buku untuk sekolah dia, sekolah Darul Hadis. Dia buat maktabah dia sendiri. Dia tak ambil walaupun 1 sen. Itulah kelebihan Al-Imam An-Nawawi. Bahkan ketika dia duduk di Damsyik ni ibu kota Syria, dia tak pernah makan daripada buah-buahan yang mewah di Syria. Syria ni terkenal dengan anggur, tin, zaitun. Dia tak pernah makan. Dia bukan semua orang hobi mencari makanan. Dia tak ada hobi mencari makanan, tu tak ada dalam kamus hidup dia, tak ada. Masa dia kecil, dia dah menghafal beberapa kitab fiqh yang besar. Antaranya At-Tanbih fi Furu'i Al-Fiqh Syafi'i. Nama satu kitab fiqh Syafi'i, nama dia At-Tanbih. Hari ini dicetak lebih kurang dalam 300 muka surat. Begitu juga dia telah menghafal satu kitab oleh Al-Imam Asy-Syirazi, nama dia Al-Muhadzab fi Fiqh Al-Imam Syafi'i. Dia hafal bahagian ibadat. Kitab Al-Muhadzab ni hari ini dicetak lebih kurang dalam 6 jilid, 6 ke 8 jilid. Dia menghafal 1/4, lebih kurang dalam 1 ke 2 jilid. Jadi dia berkecil, dia dah terkenal dengan orang yang cerdik, kuat ingatan dan juga rajin terlampau lah. Itu panggil ekstremis. Ekstremis dalam belajar. Ekstremis dalam belajar tak apa, sampai tak makan, tak minum. Baik. Diceritakan oleh anak murid dia, dia kata dia cerita pada anak murid dia, Imam Nawawi kata sehari dia belajar 12 mata pelajaran dalam tempoh 6 tahun. Dia belajar 12 mata pelajaran. Daripada 12 tu, 3 dalam bab fiqh, 2 dalam bab hadis, 1 dalam bab usul fiqh, 1 dalam bab mantiq, 1 dalam bab tasrif, nahwu saraf, bahasa Arab, kemudian asma'ir rijal dan juga akidah. 2 asma'ur rijal, 2 lagi akidah. Kelah-kelah Imam An-Nawawi. Dan semua ini dibaca di hadapan guru beliau. 12 subjek sehari. Baik. Dan ramailah guru-guru dia, anak-anak murid dia yang masyhur. Tapi rasa kalau saya sebut nama, tuan-tuan mungkin kurang sikit kenal. Antara anak murid dia yang paling masyhur sekali adalah Al-Mizzi. Nama Al-Mizzi. Al-Mizzi ni pak tuanya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kenal? Dan bukan Muhammad bin Ismail Abul Fida Ibnu Katsir tu pak tua dia Al-Mizzi. Al-Mizzi tu anak muridnya Al-Imam An-Nawawi. Al-Ishbili antara anak murid dia lain yang terkenal lah, Imam Al-Ishbili. Ramai lagi lah ulama-ulama yang lain. Dan kitab karangan beliau rahimahullah ta'ala adalah sangat banyak dan berkat, sangat banyak dan diberkati. Dia guna pakai sehingga ke hari ini. Antaranya syarah Sahih Muslim yang diberi nama Al-Minhaj. Kitab yang kita tengah belajar ni, Riyadhus Salihin, kitab hadis 40. Tuan-tuan tahu hadis 40 selain hadis 40 Imam Nawawi? Kenal kitab hadis 40? Kenal hadis 40 kan? Kenal hadis 40 lain selain yang Imam Nawawi tulis? Kenal? Sebenarnya ratusan ataupun hampir ribuan ulama yang mengarang hadis 40. Sebabnya disebabkan ada satu galakan hadis daripada Nabi SAW sebut,
Allah Ta'ala memberi taufik kepada imam-imam dari kalangan umatku yang menghimpunkan 40 hadis. Jadi ulama berusaha menghimpun 40 hadis yang paling, orang kata apa, paling menyeluruh. Amalnya ni sebelum Imam Nawawi dah ada Imam Ibn Salah, dah ada Qadi Abu Ya'la tulis hadis 40, Ibn Rajab Al-Hambali tulis hadis 40. Selepas Imam Nawawi ada As-Suyuti tulis hadis 40. Ramailah, Nabhani tulis hadis 40. Ibn Al-Iraq Al-Kinani tulis hadis 40. Ramai. Tapi asalnya sampai tuan-tuan ni hadis 40 Imam Nawawi. Orang lain tulis hadis 40 tapi tak semasyhur ataupun tak seberkat hadis 40 Al-Imam An-Nawawi. Barangkali taufiknya lebih, ikhlasnya lebih, Allah Ta'ala bagi lebih kepada hasil usaha dia. Baik. Dan inilah yang menjadi praktis kepada hadis au ilmin yuntafa'u bihi. Hadis 3 perkara yang tak putus-putus bila kita mati tu, ilmu yang bermanfaat. Kita baca hadis ni, susunan ni mana yang menyusunnya, yang memberi tajuk-tajuknya, buku-buku yang tak tahu baca tu mengalir sampailah ke Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik. Dalam kerja dakwah dan juga sosial juga, Imam Nawawi ni antara orang yang terkenal dalam masyarakat, yang menjadi rujukan, sehingga masyhur cerita beliau dengan Sultan Zahir Baybars, Sultan Turki, yang menyuruh dia, Imam Nawawi, mengeluarkan fatwa berkaitan dengan cukai. Berkaitan dengan cukai, iaitu supaya mengharuskan cukai tersebut untuk diikuti. Lalu Imam Nawawi pun menghantar satu surat, panjanglah tulisan dalam surat itu. Antaranya ditulis, dia puji dua pemerintah Sultan begini-begini. Tetapi dia kata di sana sekarang ini musim, dia kata harga barang naik. Harga barang naik daripada dulu tak berhenti-henti naik, sampai sekarang naik. Jadi kata Imam Nawawi, sepatutnya pemerintah ketika musim ini lebih prihatin, lebih kasih sayang kepada rakyat berbanding mengenakan cukai-cukai. Dihantar kepada Sultan Zahir Baybars. Bahkan pemerintah sepatutnya menjual ataupun mengorbankan harta sendiri dahulu sebelum menyuruh rakyat yang biasa, rakyat yang miskin, untuk berkorban untuk negara. Itu antara isi tulisan yang dihantar kepada Sultan Zahir Baybars. Baik. Banyaklah ulama-ulama yang memuji Al-Imam An-Nawawi, guru dia, anak-anak murid dia, semua yang berkenaan dengan apa yang kita cerita tadi lah. Orangnya zuhud, ikhlas, cerdik, kuat ingatan, baik. Baik. InsyaAllah kita pergi kepada mukaddimah, kepada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Okey. Antara syarah dalam bahasa Melayu ni, tak ada lagi syarah yang sempurna berkaitan dengan Riyadhus Salihin. Yang ada terjemahan dan juga sedikit orang kata komentar kat bahagian kaki itulah. Dan dalam bahasa Arab pun syarahan Riyadhus Salihin ni banyak. Banyak. Cuma antara yang paling baik dan juga menyeluruh adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Allan namanya, Ad-Dimashqi. Dia menulis kitab namanya Dalilul Falihin, syarah kepada Riyadhus Salihin. Dalilul Falihin, syarah kepada kitab Riyadhus Salihin. Okey, baik.
Siapa yang ada mukadimah kita Riyadhus Shalihin dalam buku ni sebelum hadis yang pertama? Jadi alhamdulillah wassalatu. Kita baca mukadimah ni dulu. Boleh? Yang ada ada. Dia mula dengan Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghaffar. Ada. Boleh baca? Ada makna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Al-Wahid yang maha satu, Al-Qahhar yang maha gagah. Al-Aziz maha perkasa, Al-Qahhar maha gagah. Mana beza dia? Kata ahli bahasa, Al-Qahhar ni dia gagah, boleh buat semua benda. Tu qahhar. Dia nak apa dia dapat. Awak nak orang ni mati aja. Awak nak orang ni hidup oleh dia. Tu qahhar. Aziz tak dapat dihalang. Orang perkasa, awak tak dapat halang dia. Awak nak benda, awak nak menyakitkan dia, tak dapat. Awak nak mengurangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tak dapat. Itu maksud Al-Aziz. Mukawwirul laili 'alan nahar. Al-Ghaffar yang maha pengampun. Al-Ghaffar yang maha pengampun. Al-Ghaffar dalam bahasa Arab dia ada unsur mubalaghah. Dia ada unsur lebih. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala yang datang atas bentuk Ghaffar, sama bentuk macam Ghaffar. Apa lagi kalimah nama Allah yang datang atas bentuk Ghaffar? Qahhar, Ghaffar, Tawwab. Lagi? Lagi? Yang mula dengan baris atas, kemudian sabdu, kemudian alif, kemudian satu lagi huruf. Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah. Itu semua menandakan mubalaghah. Saya bukan sekadar, kalau kita Ghaffar, maha pengampun, dia bukan sekadar pengampun. Pengampun dia semua benda, sehingga perkara-perkara yang kecil-kecil, perkara yang detail. Mukawwirul lail 'ala nahar, yang mengubah kedudukan malam dan juga siang. Lepas siang dia lah yang ubah jadi malam, lepas malam dia lah ubah jadi siang. Tazkiratan min qulubi wal absar. Wa tafsiratan lil albab wal qulub. Iaitu Allah Ta'ala menjadikan malam dan siang itu sebagai peringatan bagi orang yang ulil qulub, orang yang ada kesedaran dalam hati, wal absar, orang yang cerdik, wa tabsiratan li dzawil albab, memberi petunjuk bagi orang yang cerdas. Orang Arab panggil ulul albab ni orang yang ada isi. Dia bukan main melulu je. Allah Ta'ala kata wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yang banyak mengambil pengajaran ni adalah ulul albab, banyak berfikir, banyak beramal, banyak mengingati Allah. Ulul albab. Wal i'tibar alladhi ayqadha min khalqihi man istafah, dan juga menjadi iktibar
kepada orang yang Allah Ta'ala pilih daripada hamba-hambanya. Kalau kita tanyalah, siapalah menjadikan alam, siapa yang membuat malam dan siang, siapa yang membuat gunung ganang, kita boleh jawab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi yang mengambil pengajarannya, kata Imam An-Nawawi, hanyalah orang yang Allah Ta'ala pilih. Tak semua. Fazahadahum وزهدهم في هذه الدار وشغلهم برقبته وإدامة الابتكار afkari. Apa tanda-tanda orang yang Allah Ta'ala pilih? Pertama, kata Imam Nawawi, zahadahum fi hadhihi dar, dia menjadikannya zuhud dalam hadhihi dar, dalam dunia ini. Apa makna zuhud? Apa makna zuhud? Bahasa mudahnya adalah keduniaan tak masuk ke dalam hati. Tak masuk ke dalam hati. Dah ustaz, mana ada dunia masuk dalam hati? Dia, apa yang menimpa dia daripada urusan dunia, dia dapat ke dia tak dapat ke sama. Saya ada ni, alhamdulillah. Saya tak ada. Apa ruginya pada saya? Tengok orang ni beli rumah baru, beli kereta baru, beli macam-macam daripada keindahan duniawi dan sebagainya, kahwin baru dan sebagainya. Saya biasa benda tu, dia tidak memberi pengaruh. Kebiasaan kita bila tengok orang ada nikmat baru, kita baru ke dia jadi buah muda. Itu tanda-tanda, bukanlah nak kata tak zuhud, tapi tanda-tanda tu aja. Kita memandang dunia itu adalah benda yang besar, benda yang penting. Jadi kata Imam Nawawi, tanda-tandanya adalah orang tu dizuhudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada perkara-perkara duniawi. Kalau kita tengok sebahagian tok-tok guru pondok yang kehidupan dunia dia tak ada apa, yang ambil kesempatan pun ramai, tapi yang kehidupan dunia dia, kadang-kadang duit yang sampai pada dia itulah duit yang keluar balik hari tu. Tak pegang apa-apa. Duit yang dalam bacaan dia itulah duit yang keluar. Tanya berapa simpanan, tak ada simpanan. Berapa gaji, tak ada gaji. Ada, tak ada. Itu tahap zuhud yang paling besar sekali lah. Tak ada kereta, jalan kaki. Mesti ramai. Cuma barangkali kita tak jumpa. Masa saya di Saudi dulu, ada seorang syekh daripada Nigeria. Dia asalnya migran dari Nigeria tu, duduk di Mekah. Cuma masa saya belajar di Qasim, tempat tu dia dipindahlah dari Mekah, dia duduk di Qasim. Dia mengajar di masjid, dia mengajar qiraat. Mengajar qiraat dengan nahwu, orang yang sangat alim. Dia duduk di halaqah dia tu. Duduk di halaqah. Dia ni muda lagi, tak adalah muda tu 20-an, dalam awal 40-an macam tu lah. Jadi kadang-kadang kita ni biasa bila dah habis tasmih apa semua tu, kita barak dengan dia. Tanya, syekh, kata, kau duduk sini berapa gaji? Dia kata, aku tak pernah ada gaji. Dia kata, dia mengajar kita orang tu free. Kita tak pernah tanya pun berapa bayaran. Kita tak pernah gaji. Anak dia 4-5 orang. Semua biasanya main di masjid tu lah. Jadi kata, dia sangat tenang. Dia tak pernah mari tanya duit ke, tanya makan ke, tak ada. Kata ada makan, ada makanan, aku makan. Tak ada makanan, aku cari lah kemudian. Dan masih ramai sebenarnya tok-tok guru dan juga para masyayikh yang sebegitu. Itu adalah tanda-tanda. Kita tak kata dia itu memang Allah Ta'ala bagi taufik, tak, tapi tanda-tanda taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa syaghalahum bi muraqabatihi
Dan Allah Ta'ala akan sibukkan mereka ni, orang yang Allah Ta'ala pilih ni, dengan muraqabah. Dengan muraqabah. Apa muraqabah? Dalam tasawuf, mana-mana muraqabah. Muraqabah ni macam CCTV, ya, muraqib. CCTV itu nama dia muraqib, ya, malaikat pencatat, nama dia kita panggil raqib, ya, CCTV kita lah tu. Jadi orang yang Allah Ta'ala beri taufik ni, dia sentiasa rasa dia nak buat benda ni ada CCTV, ada orang tengok, walaupun tak, hakikatnya tak ada orang pun. Itu tanda kedua. Yang ketiga, idamatul afkar wal mulazamatul itti'adh wal ibtikar. Sentiasa berfikir dan mengambil pengajaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Seterusnya, lidubi Yang keempat, wa waffaqahum lidubi fi ta'atihi, dan Allah Ta'ala akan memberi dia taufik untuk sentiasa berada di dalam jalan ketaatan. Berada di dalam jalan ketaatan. Allah Ta'ala bagi taufik. Sentiasa berada di dalam jalan ketaatan. Kadang-kadang mungkin dia nak buat jahat, tapi Allah Ta'ala pelihara. Nak pergi ke tempat awak tak elok, tengok minyak habis. Kadang-kadang kita nampak tu benda biasa, ternyata menjadi taufik Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak pergi. Nak pergi, orang kawan ajak pergi tempat sekian, tempat tak elok contohnya, tertidur, tertidur, selamat. Bukan sekadar benda kita sedar je, kadang benda yang tidak sedar pun menjadi taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, at-ta'ahhub lidaril qarar. Sentiasa takut kepada darul qarar, negeri yang abadi. Takut dalam keadaan bersedia. Takut dalam keadaan bersedia. Macam mana kita takut dalam keadaan bersedia? Nak bersedia takut. Kita bersedia untuk benda yang kita takut. Buat benda yang kita takut, mesti benda yang kita takut. Orang suruh jadi imam, orang tak pernah jadi imam kan, suruh jadi imam. Nak bersedia tu takut, ngeretak pula lutut. Habis jadi imam orang lega. Orang suruh jadi pengerusi mesyuarat, pengerusi majlis, MC contohnya kan, tak pernah jadi MC. Betul-betul tangan cakap. Tapi nak bersedia tu biasanya berapa lama kita bersedia. Bersedia dalam keadaan takut. Jadi begitu jugalah perumpamaannya kita nak bersedia dengan darul qarar, hari akhirat ni, bersedia dalam keadaan takut. Seterusnya, wal hadar mimma yusqitu wa yujibu darul bawah. Soal haji macam soal almarhum Syekh bin Baz. Kalau Syekh bin Baz punya siapa gitu soal. Wal hadri mimma yaskhatuhu, berjaga-jaga daripada yang keenam, sentiasa berjaga-jaga daripada perkara yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan yang memasukkan kita ke dalam neraka. Nak buat ni jaga-jaga. Ni masuk neraka ke tak masuk neraka? Masuk neraka ke tak masuk neraka? Yang ketujuh, wal muhafazatu 'ala dhalika dan sentiasa menjaga perkara-perkara itu dalam keadaan-keadaan yang berbeza. Bukan sama je ujian kita hari-hari, beza-beza. Kadang ujian kesenangan Allah Ta'ala bagi, kadang ujian kesusahan.
Kadang ujian pada keluarga, kadang ujian pada kawan-kawan, kadang ujian pada anak bini, kadang ujian pada masyarakat dan sebagainya. Maka orang yang paling berjaya adalah dia boleh menjaga kesemua itu dengan baik. Itu 7 tanda-tanda orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahmaduhu abdahu hamdin wa azka wa ashmalahu wa alma wa ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. Dan aku memuji Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi pujian dan juga semulia-mulia pujian. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, Al-Barrul Karim, yang maha baik, maha pemurah, Ar-Rauf, maha lembut, maha prihatin, Ar-Rahim, maha penyayang. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad, kita juga bersaksi bahawa sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan pesuruh Allah, wa habibuhu wa khaliluh, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan juga khaliluh, teman rapat ataupun kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadi ila siratil mustaqim wa da'i ila dinil qawim. Sallallahu wa sallamu alaihi wa ala sa'iri nabiyyi wa kulli wasa'ir sahbihi. Al-hadi ila siratil mustaqim, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Hak bagi hidayah siapa? Nabi Muhammad atau Allah Ta'ala? Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad. Ada dua jenis hidayah. Yang pertama dipanggil dilalah irsyad. Dilalah al-irsyad ataupun hidayah al-irsyad. Hidayah belajar ataupun hidayah kerana mendapat pendidikan. Ini ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diwarisi oleh para alim ulama. Jadi mereka digelar pemberi petunjuk dalam bab ni. Sebab mengajar, kalau tak sampai hadis tu pada dia, tak sampai Al-Quran kepada dia, tak tahu juga. Walaupun Allah Ta'ala beri hidayah, tapi pemberi hidayah yang hakiki mutlaknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-da'i ila dinil qawim, yang menyeru kepada agama yang lurus. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas seluruh para nabi, dan ke atas ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga sekalian orang-orang yang saleh. Apabila kita nak bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling afdal adalah dengan lafaz salli wa sallim. Salli wa sallim ataupun sallallahu alaihi wasallam. Ada dua sekali. Adapun kalau nabi-nabi lain, cukup sekadar alaihi salam. Cukup sekadar alaihi salam. Begitu juga selawat yang paling sempurna adalah selawat kepada keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, dan juga at-tabi'in. Tabi'in dan sekalian orang yang mengikuti at-tabi'in. Maka kita mendoakan sahabat-sahabat kita mendoakan kawan-kawan kita yang sama-sama mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama Allah. Amma ba'du, apa maksud amma ba'du? Mesti dengar amma ba'du. Sesudah dan sesudah ataupun seakhir itu. Amma tu adapun, ba'du tu selepas itu. Adapun selepas itu. Amma ba'du ni dia nak memisahkan antara kata-kata dia dengan isi, pendahuluan dengan isi. Kita guna amma ba'du. Kita buat karangan kan, pendahuluan
nak masuk isi, sebelum masuk isi tu orang Arab guna amma ba'du ataupun wa ba'du. Baik. Faqad qala Allah Ta'ala. Habis. Okey. Ada yang ayat yang dibagi tu. Faqad qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Ibn Nawawi rahimahullah menyambung lagi. Beliau berkata faqad qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Antara tujuan dia menulis buku ni pertamanya adalah kerana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan paling besar sekali kita hidup atas muka dunia ni adalah sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sembahyang kerana nak sembah Allah. Kita rokok kerana nak sembah Allah. Kita sujud kerana nak sembah Allah. Kita ambil wuduk kerana nak sembah Allah. Kita mari kelas pagi ni kerana nak sembah Allah. Ada tujuan lain? Ada juga mungkin, tapi selepas daripada itu, ya, kerana Allah ni adalah motor paling besar sekali dalam kehidupan seorang Muslim. Sibuk macam mana pun di dalam sehari, dia mesti ada berkaitan dengan ayat ni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembahku. Tujuan terbesar adalah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Puasa, sembahyang, bayar zakat, haji, bukan ada sebab lain. Bukan ada sebab lain. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah Ta'ala kata, aku tak minta mereka itu daripada mereka itu rezeki, dan juga aku tak minta mereka itu memberi makan kepadaku. Kita mungkin kita cari rezeki banyak-banyak, kita nak bagi pada orang. Kita nak bagi pada orang, tapi Allah Ta'ala kata, banyak mana pun kamu cari rezeki, banyak mana pun kamu cari duit, aku tak minta seseng. Aku tak minta seseng. Nak minta supaya kita perbetulkan balik niat kita tu mesti kembali kepada liya'budun tadi, sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Ini jelas kata Imam Nawawi menjelaskan bahawasanya manusia itu diciptakan untuk beribadah. Oleh itu, bila kita dah sedar kita ni hari-hari nak beribadah, sehari ni kita mari kelas nak beribadah, balik nanti nak sembahyang zuhur nak beribadah, habis sembahyang zuhur berzikir nak beribadah lagi, maka hendaklah kita sedar tentang tujuan tersebut. Wal i'radu an hududid dunya bizahadah, dan berpaling daripada bahagian-bahagian dunia dengan cara bersikap zuhud. Fa innaha darun nafad, kerana sesungguhnya dunia itu adalah negeri yang digelar sebagai darun nafad, negeri yang akan binasa. La mahallu ikhlad, bukannya negeri yang kekal abadi. Wa markabu uburin la manzilu hubur, dan dunia itu adalah tunggangan untuk kita melintas, bukan tempat untuk kita diami. Wa masyra'ul fisam la mawtinu dawam, dan tempat perpisahan bukan tempat perkekalan. Falihada kana al-iqadhu min ahliha humul ubbad, maka yang sentiasa sedar akan perkara ini adalah mereka lah yang dinamakan sebagai abid, orang yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa aqalun nasu fihim humuz zuhad, dan orang yang paling cerdik adalah orang yang zahid, orang yang zuhud. Bila dia sedar dunia ni tak lama, bukan sekadar dunia ni tak lama, ada pula satu dunia yang kekal, lebih lama dan kekal. Di dunia ni kita berpisah, ada juga satu tempat yang kita kekal. Maka kurang cerdiklah orang yang tempat dia berpisah ni dia buat kerosakan, sebab esok kita akan jumpa lagi kat tempat kekal. Tak malu ke? Atas muka dunia kita exchange sekali, di akhirat besok, di tempat yang kekal besok, kita tak ada apa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa
وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Ayat yang ke-24 surah Yunus. Ini muka surat ke-211. Allah Ta'ala kata perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air yang kami turunkan daripada langit. Hujan turun daripada langit. Lepas turun hujan boleh jadi banjir. Naik tumbuh-tumbuhan. Dah kita tebang tumbuh-tumbuhan, banjir lah dia. Fakhtalata bihi nabatul ardh, bercampurlah dengan tumbuhan-tumbuhan di muka bumi, tumbuhlah dia. Tumbuh-tumbuhan mimma ya'kulun nas wal an'am, orang ramai makan, binatang-binatang makan. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wazayyanat, sehinggalah tanah tu makin lama makin cantik, makin lama makin cantik, makin banyak tumbuh-tumbuhan, makin banyak tanaman. Wazayyanat, dia menjadi lawa. Apabila bumi itu lekat sempurna dengan keindahannya dan berhias, az-zayyanat, menjadi lawa, berhias dengan bunga-bunga cantik dan sebagainya. Wa dhanna ahluha, penduduk, orang-orang yang tengok tanaman itu pun menyangka bahawa mereka dapat macam-macam tanaman serta akan menguasai hasilnya. Maka datanglah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu dengan menimpakan bala bencana pada waktu malam atau pada siang hari, lalu kami jadikan dia hancur lebur seolah-olah ia tidak ada sebelum itu. Faham tak perubahan? Saya boleh faham perubahan. Hujan, kalau ada cerita hujan, kemudian naik tumbuh-tumbuhan. Macam-macam ada lah dalam kebun tu. Ada durian, ada mangga, ada rambutan. Kita pun rasa ini kita punya lah ni. Kita punya lah ni. Kita pun nak buat tu macam harta sendiri. Kita pun nak menikmati dia sepuas-puasnya. Tiba-tiba datang bencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari banjir, mari petir, mari kemarau dan sebagainya, hilang. Kita dah tengok kita punya durian dah berbuah tadi, rasa macam aku dah boleh jual, dah boleh kira, dah untung tadi. Rupanya besok lesak. Ka'alam taghna bil ams, seolah-olah tidak ada apa-apa semalam. Seolah-olah benda tu hilang begitu saja. Maka begitulah sifat dunia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berasa kita memiliki, sampai satu masa dia hilang begitu saja. Hari ni umur kita berapa? Contoh kan, saya umur contohnya 26. Kita pun tengok belakang, masa ka'alam taghna bil ams, seolah semalam gitu saja. Tidak ada. Ada apa hari semalam kata? Sekejap saja masa. Maka tiba-tiba kita pun akan berpisah tanpa memiliki apa-apa pun daripada dunia. Itulah gambaran. Dalam hadis Sayyidina Abu Zar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam lukis satu garis, garis panjang ke bawah. Lalu Nabi pun kata, hadzal amal, inilah cita-cita, dia kata. Banyak cita-cita kita, A, B, C, D, E, F, G. Kemudian Nabi lukis satu garis melintang, wa hadzal ajal, ini adalah pemutus. Hak kita rancang dari A, B, C, D, E, F, G, tak akan berhenti. Tak akan berhenti. Daripada bayi, habis bayi sekolah mana, habis sekolah mana, nak buat benda, kerja mana, nak simpan banyak mana, nak pergi haji bila, nak sara macam mana, nak duduk rumah mana, nak kahwin dengan siapa, panjang. Besok nak buat benda, nak mengetem mana, panjang. Itu dipanggil amalun, cita-cita. Cita akan datang. Tiba-tiba kata Nabi SAW, seolah-olah kita rasa kehidupan itu kekal lama. Bahagianya rasa. Mari hari-hari yang mendatang, tiba-tiba mari dipanggil ajalun. Potong, begitu saja.
maka hilanglah segala-galanya daripada kita, keluarga, atau benda, anak-anak, saudara mara dan sebagainya. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah. Ayat dalam bab ini adalah banyak, kata Imam Nawawi. Dalam satu syair kata Imam Nawawi menyebut, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Dia kata hamba-hamba Allah Ta'ala yang terpilih ni, yang cerdik ni, talaqud dunya wa khaful fitana. Sebelum mati dia dah menceraikan dunia. Talaqud dunya. Ini sementara. Ini tak boleh lebih-lebih, tak lama. Wa khaful fitana, dia sentiasa takut kepada ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari ujian, minta Allah Ta'ala selamat. Nazaru fiha falamma alimu, mereka melihat dalam dunia itu dan mereka tahu annaha laysat lihayyin watana, ini bukan tempat untuk orang yang benar-benar nak hidup. Ini bukan tempat dia. Betul-betul nak hidup, tunggu hari yang kekal abadi. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, mereka menjadikan dunia itu sebagai lujjah. Lujjah ni fatamorgana. Fatamorgana. Macam mana kita nak pernah nampak fatamorgana? Ilusi. Kalau duduk pada pasir, kalau dulu kita duduk pada pasir tu nampaklah. Kalau bawa kereta pada pasir kiri kanan tu daripada jauh kan, nampak macam seolah-olah ada macam ada tasik ke apa ke, padahal tak ada apa. Jadi cara nak merentasi tasik itu, kalau kita pergi, boleh jadi kita dah haus, kita dah kekeringan, tekak, kita nak mati dan sebagainya, kenapa tak ada air? Maka orang yang abid, orang yang cerdik adalah orang yang naik menggunakan kapal. Orang yang dah prepare kapal, orang yang dah sediakan bekalan dengan amal salih. Baik. Fa idza kana haluha ma wasaftu, kalau begitulah sifat dunia sebagaimana yang aku sifati, dia kata Imam Nawawi, wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtu, dan keadaan kita dan juga tujuan kita diciptakan sebagaimana yang dah sebut tadi. Tujuan kita nak beribadah, tujuan dunia sementara. Maka hakun 'alal mukallaf an yadhhaba bi nafsihi mazhabal akhyar, maka sepatutnya setiap orang mukallaf itu hidup dengan sebaik-baik kehidupan. Wa yasluka maslaka ulil nuha wal absar, dan mengikut jalan orang-orang yang cerdik. Wa yata'ahhaba lima usyirtu ilaihi, lima asyartu ilaihi, dan bersedia dengan apa yang akan aku tunjukkan ini, iaitu hadis-hadis yang akan dibawa oleh Al-Imam Nawawi. Lima nabbahtu alaihi wa ashabu tariqin lahu fi dhalik. Aku akan bawakan hadis-hadis dan juga hadis-hadis yang menunjukkan jalan-jalan yang patut kita ikuti. Wa urshidu ma yaslukuhu minal masalik, dan cara kita nak tempuh itu bagaimana? At-ta'addub bima sahha an nabiyyina sayyidil awwalin wal akhirin wa akramis sabiqin wal lahiqin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sa'irin nabiyyin. Wa qad qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa sahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana fi 'auni akhihi. Kata Imam Nawawi, dia akan bawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk. Imam Nawawi dia buat kitab Riyadhus Shalihin. Kitab hadis ni dia bagi hadis maudhu'i. Hadis maudhu'i, maksud hadis maudhu'i? Maksud hadis maudhu'i? Hadis maudhu', hadis palsu, hadis maudhu'i. Hadis yang bertema ni bagi. Ada tema. Kita kalau kita buka Sahih Bukhari, tema dia adalah sahih. Kita nak cari hadis sahih, betul dari situ. Cari dalam Sahih Bukhari. Kita nak cari hadis hukum, jangan buka Sahih Bukhari. Tak tahu kita. Pergi buka Bulughul Maram contohnya. Pergi buka Sunan Abi Dawud contohnya. Kita nak buka hadis tasawuf, jangan buka Sahih Bukhari. Bukan kita kata jangan baca Sahih Bukhari. Salah punya, salah faham.
nak cari hadis tasawuf, jangan mencari satu hari, cari Riyadhus Shalihin. Cari Riyadhus Shalihin. Cerita bab ikhlas, cerita bab hak-hak sesama orang Islam, cerita bab hak-hak jiran tetangga, cerita bab hak-hak kita dengan Nabi SAW, cerita bab sabar, istiqamah, tawakal dalam Riyadhus Shalihin. Jadi dihimpunkan, Imam Nawawi dihimpunkan hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dalam mengikut tema, iaitu tasawuf. Itu tasawuf ataupun ilmu tazkiyatin nafs. Semua orang tak bagi panggil tasawuf. Bid'ah, ilmu tasawuf. Ada satu Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti Al-Marhum, ulama Syria yang dibom tu, rahimahullah, ketika dia mengajar kita Al-Hikam, dia mengajar kita Al-Hikam, dia tak panggil kelas tu kelas tasawuf. Padahal kita hikam tu sebapak-bapak ilmu tasawuf. Dia kata tasawuf. Orang pun tanya, kata Syekh, kata kenapa kau tak panggil kelas ni kelas tasawuf? Dia marah. Dia kata kau tanya soalan dia kata kau nak ajak aku bergaduh. Dia kata aku tahu kat sini ramai orang tak suka panggil ilmu tasawuf. Dia kata kat sini ada orang tak suka panggil ilmu tasawuf. Dia kata tasawuf tak ada zaman Nabi. Ada ilmu tazkiyatun nafs, ilmu penyucian jiwa. Nama tasawuf tu tak ada, dia kata. Jadi dia keluar daripada khilaf. Baik. Kemudian kata Imam Nawawi, sikit lagi nak habis mukadimah dia, beradab dengan cara Nabi SAW dengan yang sahih. InsyaAllah hadis-hadis yang dibawa oleh Imam Nawawi ini adalah hadis yang sahih. Apa definisi hadis sahih? Sanad tak terputus, tak ada illah, tak ada syaz, perawi yang sikah, benda lagi Dhabt, dia adalah orang yang teliti, sama ada dalam penulisan ataupun dalam ingatan. Dia tak mesti, ulama hadis dia tak mesti semua dalam ingatan, tapi tulisan dia tu teliti. Tulisan dia teliti. Dalam ribuan orang belajar ni, boleh bilang jari je biasanya orang boleh baca balik benda dia tulis. Biasanya tulis cakap Ustaz ataupun Syekh cakap laju, kita pun tulis laju. Esok buka semula. Dia buka. Itu pengalaman tu ada satu daurah di Madinah dulu, nama dia daurah Asyita'iyah, daurah musim sejuk. Kalau kita orang pergi, Syekh tu buat kelas daripada lepas subuh, berhenti sebelum zuhur, sejam sebelum zuhur, kemudian sambung sampai lepas asar, habis lepas asar sambung lepas isyak sampai pukul 11 pukul 12 macam tu, selama lebih kurang dalam 2 minggu. Kitab tu dia ada 2 kitab. Satu kitab lebih kurang tebal, dihimpunlah macam-macam kitab dalam tu. Ada Jurumiyah, ada bahasa Arab, ada Sarah, ada hadis, ada macam-macam dalam tu. Jadi laju lah baca. Kita orang pun kalau dengar poin-poin penting tu tulis laju-laju. Bila kemas buku nak balik, sebelum balik dia tengok benda aku tulis. Benda lah tulis dulu. Tak apa jelas. Tak nampak. Jadi kehebatan ulama hadis ni, dia tahu benda dia tulis. Dia dobit dia jelas. Macam doktor lah. Doktor punya tulisan lah. Doktor je boleh faham ni. Doktor dia punya MA semua lah. Kita lihat tu je. Kita baca macam cacing lah, macam pen lah, macam-macam benda nampak. Tapi dia boleh baca. Begitulah ahli hadis. Itu dipanggil tamam dhabt. Dia punya dhabit dia tekun. Ada ulama yang bergantung kepada tulisan, ada ulama yang bergantung kepada ingatan. Antara ulama yang masyhur ingatan kuat ni Imam Bukhari, Imam Muslim. Ada juga ulama hadis yang bergantung dengan tulisan, sangat-sangat bergantung.
Sehingga kalau tulisan dia tak ada, orang tak ambil hadis daripada dia. Kata awak ni ulama hadis bila ada buku je. Tak ada buku, sorry. Tadinya ada seorang ulama hadis yang bernama Abdullah bin Lahiyah. Abdullah bin Lahiyah. Dia ni rumah dia terbakar lah kita ni. Jadi ulama hanya mengira hadis dia, dikira sanad dia tu siqah sebelum rumah terbakar je. Lepas rumah terbakar tak kira. Hadis ni ada gaji sikit, ada kejanggalan. Jadi itu 5 syarat. Sanad bersambung, tidak syaz, tiada illah, perawi yang adil, dan juga perawi yang teliti. Perawi yang teliti itu syarat kepada hadis. Jadi insyaAllah syarat-syarat itu dipenuhi oleh Al-Imam Nawawi dalam membawa hadis-hadis di dalam kitab ini. Baik, dia pun memberi alasan kenapa ditulis buku ni. Dia kata kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Adalah kamu tolong-menolong di atas jalan kebaikan dan juga takwa. Apa yang Nawawi nak tolong? Itu nak kumpulkan bab tasawuf. Kalau kita nak cari sendiri, kita kena buka balik Sahih Bukhari, cari balik hadis-hadis ikhlas. Ada hadis ikhlas. Imam Bukhari tak tulis hadis ikhlas. Babul ikhlas tak ada dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud tak ada babul ikhlas, tak ada. Maka itulah yang dibantu oleh Imam Nawawi. Mudah-mudahan pahala itu mengalir, katanya. Di bawah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-'abdi ma kana fi auni akhihi. Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa membantu hamba-Nya selama mana dia menolong saudaranya. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, dia pun mendapat pahala orang yang buat kebaikan tersebut. La yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Tak berkurang sedikit pun daripada pahala orang yang buat kebaikan itu. Begitu juga hadis Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, fa wallah la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada seorang tu, kamu tegur dia, kamu ajak dia buat baik, lebih baik daripada kamu mendapat seekor unta merah. Kereta VIP di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini besarnya menunjukkan ataupun mengajak orang kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Wa muhassinan li adabihi al-batinah wa al-zahirah jami'an lil-targhib wa tarhib. Dalam ni ada adab yang bersifat batin, ada adab yang bersifat zahir. Bila kita cerita pasal ikhlas, pasal hasad dengki, pasal riya, itu adalah adab al-batinah, adab yang batin tak nampak. Ada juga zahirah, adab yang zahir. Jangan menyakiti orang, jangan menyakiti mulut, kena jaga, kena banyak bersabar, puasa sunat dan sebagainya. Itu adab yang zahir. Dan juga ada yang bersifat targhib. Targhib ni menggalak orang buat baik. Ada juga yang bersifat tarhib. Tarhib ni menakut-nakutkan orang, menakut-nakutkan orang daripada berbuat jahat. Kita kalau kita dengar benda baik saja tak jadi. Cerita pasal syurga, cerita pasal pahala, cerita pasal kenikmatan dalam syurga dan sebagainya. Tanpa bercerita tentang azab kubur, azab neraka. Cerita pasal azab pula tak jadi. Azab banyak, takut kawan tu. Maka kena seimbang antara tarhib dan juga tarhib. Baik. Wa ghairu dzalika min maqasidil arifin. Selain daripada itu, yang menjadi tujuan orang-orang yang nak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Wa altazimu fihi alla adhkura fi illa hadisan sahihan min al-wadihat. Pertama sekali kita dah sebut tadi, Nawawi dia hanya bawa hadis sahih. Yang kedua, hadis yang wadih, hadis yang jelas. Apa hadis jelas? Tak ada cerita yang susah nak kita faham. Cerita tu mudah. Biasanya kalau orang biasa baca boleh faham.
Itu maksud hadis yang jelas. Baik. Mudafan ila al-kutub as-sahihah lil-mashhurat wa usaddiru al-abwab min al-Qur'an al-aziz bi ayatin karimah wa uwashshimu an yahtaju ila dhabti aw syarhi ma'nan khafi bi nafa'is min at-tahdhibat wa idza qultu fi akhir hadith. Dan Imam Nawawi dia akan sebut hadis ni riwayat siapa, yang pertama. Kemudian dia akan meletakkan tajuk tu bersekali dengan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Dua, kemudian dia akan menerangkan makna-makna kalimah yang tak berapa jelas, tak berapa nak difahami. Ini bagi orang Arab lah, bagi orang kita ni terjemah lah, kena terjemah lah. Sebut 10,000 perkataan bahasa Arab pun kalau tak kerti bahasa Arab. Orang Arab ni dia ada perkataan yang susah, ada perkataan yang senang. Nabi SAW dulu ada hadis Nabi yang cerita perkataan-perkataannya susah, ada hadis yang sangat senang bahasa-bahasanya. Baik. Dalam bab ini dinamakan satu ilmu apa nama? Gharibul hadis. Ulama yang menulis dalam bab ini adalah Imam Ibn al-Athir. Ditulis, dicari perkataan yang pelik-pelik daripada hadis Nabi SAW, dia syarah ataupun diterangkan makna. Baik, kalau disebut di akhir hadis muttafaqun alaih, maknanya adalah diriwayatkan oleh siapa? Bukhari dan Muslim. Dan kata Al-Imam Nawawi, in tamma hadzal kitab, sekiranya kitab ini sempurna. Kenapa dia kata sekiranya kitab ini sempurna? Takut dia mati sebelum siap. Banyak kitab-kitab Imam Nawawi ni tak sempat habis, meninggal dunia. Ayyakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ila al-khairat, mudah-mudahan menjadi petunjuk orang yang memang nak cari kebaikan. Hajizan lahu an anwa'il qaba'ih, benar-benar menghalang orang yang nak hindari perkara-perkara buruk. Wa ana sa'ilun akha, dia panggil kita saudara dia. Dan aku minta wahai saudara, in tafa'a bi syai'in minhu ay yad'uwani, hendaklah dia mendoakan saya, ibu bapa saya, guru-guru saya, wasairi ahbabina, dan juga sahabat-sahabat saya, wal muslimina ajma'in, dan semua orang-orang Islam. Wa 'ala Allahil karim i'timadi wa ilaihi tafwidi wa istinadi wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Habis mukadimah Imam An-Nawawi. Boleh? Nak baca hadis ikhlas? Ke dah tak boleh ikhlas dah? Sikit lagi ya. Kita tutup awal bab ikhlas. Babul ikhlas. Bab ikhlas. Siapa nak baca? Surah Al-Bayyinah, kemudian surah Al-Hajj, kemudian surah Ali Imran. Boleh, siapa nak baca? Bab yang pertama, babul ikhlas. Tajuk penuh bab ini adalah babul ikhlas wa ihdari niyyah fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali al barizati wal khafiyah. Bab ikhlas dan mendatangkan niat pada semua jenis amalan dan perkataan dan keadaan-keadaan yang zahir maupun yang penting. Banyak benda kita buat secara ikhlas. Boleh? Siapa nak baca? Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Boleh? Mana mic tadi? Boleh? Baca hadis. Hadis ayat pertama, kedua, ketiga. Babul ikhlas, bab ikhlas. Ayat pertama, wa ma umiru illa liya'budu. Ini mic tak ada. Mic tak hidup.
Ustaz yang pertama ni. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Terjemahan dia, dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan supaya sama menyembah Allah dengan tulus ikhlas menjalankan agama untuk semata-mata, berdiri lurus dan menegakkan solat serta menunaikan zakat, dan yang sedemikian itulah agama yang benar. Dalam ayat ini ada dua syarat ibadah. Yang pertama adalah menyembah Allah dengan mengikhlaskan diri, dan yang kedua tetap teguh di atas tauhid. Kena berselari. Kalau kita ikhlas tapi salah caranya, tak betul, maka tak terima. Kita buat cara betul tapi tak ikhlas, maka tidak juga diterima. Kemudian ayat kedua, لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Sama sekali tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darah binatang kurban itu, tetapi akan sampailah padanya ketakwaan dari engkau sendiri. Kenapa dalam banyak-banyak amalan Allah sebut pasal daging kurban tentang ikhlas? Waktu buat suruh sembahyang tak sebut dalam Quran, suruh ikhlas. Apa nama? Zakat tak ada sebut ikhlas. Apa lagi? Puasa tak ada, puasa sebut takwa ikhlas tak sebut. Tapi dalam haji la yanalallahu alaihi, tak sampai kepada Allah SWT tu, daging darah tu tak sampai. Tapi yang sampai adalah ikhlas dan juga takwa di dalam hati. Maksudnya apa? Kenapa nak kita? Sebab perkara yang melibatkan syiar, lebih susah nak pelihara keikhlasan dia berbanding ibadah persendirian. Lebih susah. Kita main ibadah sendirian ni semua orang buat. Tapi bila buat syiar, azan, jadi imam, korban, dia nak tunjuk, kalau semula berapa ekor lembu, berapa bahagian ni tahun ni, dia tengah, dia rasa dia segah, dia rasa dia keluar duit, titik peluh dia dan sebagainya. Maka perlu lebih memahami tentang ikhlas. Yang ketiga, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah. Katakanlah wahai Muhammad, sekalipun engkau semua sembunyikan apa-apa yang ada di dalam hatimu, ataupun engkau sekalian tampakkan, pasti diketahui juga oleh Allah. Ini dalil yang jelas menyebut tentang falsafah ikhlas. Kenapa kita perlu ikhlas? Kerana Allah tahu betul je, bukan untuk orang lain. Allah Ta'ala kata benda yang zahir Allah Ta'ala tahu, benda yang sembunyi pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Setiap gerak hati, setiap lintasan dalam hati Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Jadi malulah kalau amal soleh yang kita buat pun tak ada lintasan hati kita kepada Allah. Benar, seolah-olah perbuatan itu untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, buat benda baik untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, punya dalam hati tak ada. Dan Allah Ta'ala tahu benda tu. Malulah kita bila jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, benda tu tak ada. Seolah-olah menipu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi besar kaitan dengan ikhlas. Baik, hadis yang pertama kita sambung bulan depan, tak panjang. Panjang. Kita nak melukis sanad dia lagi. InsyaAllah. Allahu a'lam bis-shawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farudhu ilayna waqta hajatina ilayhi ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la yatba'una shaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.